Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebut, masuk semua. Bila berdepan macam tu, saya kata, Allah, payahlah nak settle. Kan? Tapi kita masih ada idea. Saya bagi cadangan, tapi ambil masa yang panjang. Kita bagi cadangan, kita nak set balik. Supaya waris arwah dan anak-anak terima satu tanah, dan tanah lain tu kita transfer pindah milik. Supaya dia berlaku dengan cantik. Dalam bicara kuasa, tuan-tuan, saya dah ajar ni. Dah ajar kita siap DDA. Tuan-tuan DDA, nanti kita akan cerita slot petang sikit. Lepas Zuhur tentang prosedur borang A, borang P, borang DDA tu. Saya dah ajar tuan-tuan, komplit siap dalam bicara kuasa. Suami arwah, dia U-turn balik. Adik dia telefon Ustaz, abang ipar saya U-turn balik Ustaz. Hak Ustaz tunjuk, Ustaz buat semua tu, dia tak nak. Dia nak semua tanah yang ada nama isteri dia. Dia nak semua. Tuan-tuan, bicara kuasa dia sebut macam tu. Hak kita setting tu, dia tak ikut lah. Bila dia sebut macam tu depan pegawai, itu keputusan dia orang lah depan pegawai. Walaupun kita set lain. Dalam bicara kuasa dia sebut macam tu. Adik dia telefon, saya dah termenung dah. Tak sampai sebulan, adik dia telefon pula. Adik ipar arwah telefon, Ustaz, abang ipar saya baru meninggal dunia. Saya, tuan-tuan, Allah Rabbi, kita dah cuba bantu, tuan-tuan. Perintah pusaka tak keluar, kawan tu dah mati pula. Sampai sekarang tak selesai, tuan-tuan. Ini pengalaman lah. Ini kita kongsi pengalaman lah. Okey. Saya adalah kes-kes yang kita bantu, belum keluar perintah pusaka, mati pula, tak ada tengok geran tanah nama baru. Sebab dah kes lama, tuan-tuan. Tua-tua baru nak urus pusaka. Sila, tuan. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Okey, saya share pengalaman lah. Okey, orang ni dia sign DDA, dia tak hadir bicara lah. Kalau dia sign DDA, dia hadir, dia tukar pula, tak boleh pakai dah DDA tu. Okey, dia sign DDA, cok sumpah, kemudian itu menunjukkan dia takkan hadir bicara lah. DDA itulah mewakili dia, kemudian dia meninggal dunia. Kan? Pada saya sebenarnya, dia dah buat keputusan. Dan DDA itu adalah borang yang sah. Jadi, boleh pakai. Boleh pakai. Cuma jangan ada bantahan daripada waris-waris dia. Hak tu yang kita nak kena ambil cakna tu. Jangan ada bantahan. Tiba-tiba contohlah, pergi bicara kuasa, dia dah sign DDA, ada waris dia follow pula. Kami nak tuntut bahagian gini-gini. Itu dia akan jadi rumit proses tu. Kan? Tapi pengalaman saya setakat ni tak banyak kes lah. Ada beberapa kes yang kita bantu, yang dia dah sign DDA, kemudian bicara kuasa berlaku, dia hadir bicara, dan benda tu follow macam biasalah. Maksudnya tidak ada bantahan, tak ada apa-apa yang berlaku selepas benda tu, so dia berjalan dengan baik. Seperti mana yang tertulis dalam DDA lah. Dia bersetuju. Itu pun kena ambil kira juga cabaran tu. Sebab tu kita minta DDA dengan katalah dengan seorang. Dia ada anak-anak. So pada saya sebenarnya apa yang dia sign tu, apa yang dia lepaskan hak tu, pastikan anak-anak dia pun cukup tahu juga. Okey. Dia pada saya sebenarnya dia bukan hibah bersyarat. Pada saya sebenarnya itu adalah takharus daripada dia. Dia takharus sebab kita dah bincang pengurusan pusaka, awak ada hak. Contohlah kalau kata abang lah, dia ada hak daripada harta tu, tapi dia kata dia tak nak. Dia setuju sign DDA dan melepaskan hak dia kepada waris lain. Sebenarnya itu bukan hibah bersyarat lah. Itu adalah takharus daripada dia yang dia bersetuju. Sebab tu saya kata benda tu boleh pakai, tapi kalau ada bantahan, pejabat pusaka ni dia style dia, kalau ada bantahan dia susah. Ada bantahan dia sangkut. Contoh macam ni dalam bentuk bantahan lain, pengalaman di Kelantan, dia waris yang bawa pemenang pusaka, cuma ada satu lagi waris ni dia punya, ada waris bawah umur, kan? Ada waris cukup umur, cuma tak silap sikit, dia lelaki, waris perempuan. Okey, waris perempuan yang bawah umur ni, kejap. Dia ada anak-anak lah, anak-anak si mati, lelaki perempuan, tapi ada yang waris bawah umur. So kemudian dalam bicara kuasa, ada pak saudara kepada anak-anak ni, adik-beradik arwah datang, bawa satu dokumen wasiat yang mengatakan di depan pegawai, dia dilantik sebagai wasi. Wasiat pentadbiran pusaka, untuk dia uruskan harta anak saudara dia ni. So tuan-tuan, di pejabat pusaka benda tu tak boleh lagi dah. Bila dah ada bentuk lantikan macam tu, bawa ke mahkamah tinggi. Tu dia punya teknikal. Sebab tu, kita bercakap soal wasiat pentadbiran pusaka ni, kena faham tuan-tuan, dia bukan satu benda yang mudah. Okay. Saya ni macam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya soalan, dia panjang lah. Sebab kita banyak sangat benda nak beritahu. Slide yang ketiga baru.
Pe- Permohonan tu dibuat bila? Dia sebab sejak PKP inilah yang jadi tertangguh lama tu. Itulah masalah sikit. Sejak COVID, PKP memang tertangguh sampai setahun lebih ke 2 tahun. Yalah betul lah. Dia tak ada. Setakat ni buat masa ni ada cadangan untuk buat online. Mana sahabat kita Hazim bincang pasal online. Apa ni, belum buat masa ni belum lagi berlaku. Sebab dia nak mungkin keabsahan dia tu memang kena hadir bicara. Dia tu yang jadi tertangguh tu. Saya nampak itu pun satu cabaran lah, satu isu lah. Jadi bila tertangguh cukup lama dan ada pula yang meninggal, apatah lagi musim COVID itu kan, lepas ni meninggal, dia jadi berlapis. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau DDA tu dah disain, panggil bicara, bawa dan tidak ada apa-apa bantahan daripada waris-waris dia orang, so benda tu insyaAllah boleh selesai dengan seperti biasalah. Sebab dia sendiri dah buat perakuan. Perakuan dia sendiri bahawa dia bersetuju, bukan dipaksa lah. Tapi masalahnya waris ni kadang-kadang apa ni dia kata itu ayah dia setuju. Ayah dia dah mati, dia ada hak, dia tak setuju. Itu situ akan jadi isu. Sebab tu pengurusan pusaka ni kita didik masyarakat supaya segera mengurus. Tapi dalam segera pun masih ada lagi cabaran-cabaran dari sudut teknikal prosedur lah. Kalau tengok jabat pusaka dia letak standard 4 ke 6 bulan. Tapi yang berlaku sebenarnya sekarang tidak begitu. Sebab dia sangkut dengan PKP tu. InsyaAllah benda tu, tak tahulah, saya pun tak banyak nak kata sebab kita bukan orang dalam pusaka kan. Cuma kita nampak itulah dia punya kekangan cabaran. So bila kerajaan kata nak up kepada 5 juta tu, itu lagi cukup mencabar. Sebab banyak kes akan pergi jabat pusaka dengan staf yang tak cukup. Staf, pengalaman saya di Temeloh, jabat pusaka Temeloh, dia urus untuk Bera, Temeloh dan juga Jerantut. Setiap daerah seorang staf. Tuan bayang, kita datang nak submit, mana staf tak sihat cuti. Jadi dokumen kita kami ambil dulu lah. Tu tak daftar lagi. Di situ kita nampak akan ada kelemahan-kelemahan yang boleh berlaku. Kalau staf tu okey, insyaAllah okey lah. Sebab tu tuan-tuan, permohonan pusaka bila kita buat, kita jangan biarkan, kita kena tanya. 2-3 bulan tanya balik. Dia duduk di tahap-tahap mana. Sebab dia ada step-step dia tu. Ke mahkamah tinggi, lepas tu lulus mahkamah tinggi, pergi jabatan penilaian. Jabatan penilaian dah keluar penilaian, lepas tu tunggu tarikh nak panggil. Tunggu tarikh tu kadang-kadang tuan-tuan 3-4 bulan. Sebab dia punya queue dia tu. Borang P lagi berat. Lagi dia tak layan. Sebab borang P ni ulang bicara. Dia nak tackle yang baru, borang P belakang lah. 2-3 tahun borang P. Itu cabaran dia. InsyaAllah kita akan bincang lepas zuhur nanti isu-isu permohonan. Okey. Baru nak masuk slide. Okey. Sila yang nak tanya tadi, sila tuan. Tertinggal tak? Okey, ambil mic. Oh, mic ada di depan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ni kembali pada cerita yang atuk tadi. Anak lelaki meninggal, apa terjadi pada cucu 5 orang tu? Tak ada jawapan Ustaz. Oh ya. Ustaz gantung cerita tu story tadi tak ada jawapan. Okey. Allah kuat kesian Okey, terima kasih. Minta maaf. Itulah. Cerita banyak dalam kepala. Sebut sikit orang tanya pula, dia pergi pula. Itu kan. Lepas tu saya kadang-kadang cakap tak ikut skrip lah. Ada slide ni outline je sebenarnya. Supaya tuan-tuan fokus kan tengok slide. Okey. Baik, pasal atuk tadi, dari segi hukumnya, hati atuk memang akan pergi kepada cucu 5 orang. Asabah bin nafsi di situ cucu lelaki sebab dia cucu daripada anak lelaki. Dan atuk ni tak ada anak lain dah. Kalau atuk ada anak lelaki lain, cucu-cucu terhalang. Tapi dia tak ada anak lelaki tunggal. Jadi pergi kepada anak cucu lelaki. Jadi jawapan Al-Fadil yang kata pergi ke adik-beradik perempuan arwah, lepas tu pergi Baitul Mal tu, itu mengarut belaka. Itu memang punah sihat betul. Jadi tak betul. Jadi memang harta pergi ke cucu lah. Dan sebenarnya benda ni kadang-kadang kita dapat jawapan awal daripada pihak yang salah. Tapi kalau kita pergi kepada prosedur pengurusan, kita takkan terlepas juga kok mana pun dalam prosedur permohonan pusaka pun cucu juga akan berhak. Dia akan pergi ke situ juga. Kalau submit CJ Faraid, keluarlah cucu juga akan berhak. Cuma sebab isunya
Bila mungkin persoalan tu ditanya lebih awal. Jadi ada pihak yang kata, oh cucu tak dapat. So cucu ni bila dia dengar dia kata tak dapat, dia malah ambil kisah. So dia tak buat apa-apalah hati atuk dia. Sebab dah kata tak dapat. Situ isu dia. Jadi kita nak satu pihak yang boleh bagi jawapan yang sebetulnya. Dan saya nampak dalam pengurusan pusaka ni, bukan setakat bagi jawapan teori saja. Kita nak kemahiran dari sudut menjawab idea terbaik. Macam teknikal tadi kan, apa kaedah-kaedah terbaik dalam pengurusan. Kena ada macam tu. Tapi saya rasa percaya buat masa ni kita belum ada kekuatan begitu. Baik tuan-tuan. Ya. Sila. Okey, waris patah titi. Macam-macam istilah kita dalam faraid ni, patah titi. Kalau selain patah titi, dia kata patah anak tangga. Patah tiang pun ada. Saya terkejut bila kita duduk main benda ni, adik-beradik anjing. Pernah dengar orang lama-lama dia pernah dengar lah adik-beradik anjing. Macam mana dia boleh buh nama adik-beradik anjing? Saya duduk tengok kalau buah adik-beradik kucing sedap sikit. Adik-beradik anjing tuan-tuan. Adik-beradik seibu. Adik-beradik sama mak. Istilah tu ada dalam peribahasa. Memang dah digezek. Saya duduk kaji ada cadangan, tukarlah adik-beradik anjing ni, tak payahlah tak semua. Tak boleh dah diwartakan. DBP dah keluar, dah warta dah adik-beradik anjing. Tak tahu sejarah dia apa. Cari juga tak jumpa. Adik-beradik seibu, mak sama ayah lain. Okey tuan-tuan, jawab soalan Ustaz. Patah titi ni macam kita tadilah. Kalau kata si mati, anak yang mati dulu tu ada anak cucu, tetapi atuk yang mati ni dia ada anak lelaki lain. Dia masih ada anak lelaki lain. So cucu tadi tak berhak. Cucu tadi terhalang. Itu kata waris patah titi. Jadi cucu ni mahjub, terhalang dengan pak saudara dia tu. Tak dapatlah. Walaupun cucu kata, kan saya anak ayah saya kan. Padahal pak saudara saya tu, masa Tok Ki saya buka ladang tu, ayah saya yang tolong. Pak saudara tu kecil lagi, mana tak tolong apa-apa pun. Cucu punya sentimen dia. Dia akan rasa macam tu. Sebab tu saya nampak di sini tuan-tuan. Atuk, kalau dia faham faraid, standby lebih awal untuk cucu. Sebab dia nampak dah, kalau aku mati, cucu tak dapat. Sebab cucu akan diblok oleh anak lelaki dia seorang lagi. Situ kepentingan kita belajar wasiat, hibah dan sebagainya. Ada masalah di situ. So, praktikkanlah. Kan? Kalau kata confident dengan anak tadi, tak apa. Aku tak payah wasiat pun tak apa, tak payah hibah lah. Nanti aku mati, aku dah pesan dah ke anak tu. Suruh bagi separuh ke cucu. Contoh macam tu kan. Jadi panjang cerita lah tuan-tuan. Kan? Pesanan tu pun boleh jadi wasiat juga. Tapi proses kan, ada punya pengesahan dan sebagainya, tu akan jadi rumit. Jadi kalau nak buat, biar benda tu betul-betul berlaku. Dokumentasi ada dan sebagainya. Kan? Zaman kita sekarang jangan zaman ini tuan-tuan. Kan? Saya berdepan dengan banyak kes, pindah milik 14A di pejabat tanah pun lawan lagi. Lawan lagi, bawa ke mahkamah. Tu pindah milik dah tu, nama memang dah masuk dalam geran. Jadi kalau hak belum tentu lagi, tak nampak nama sebagainya ni, payah tuan-tuan. Sebab tu pentingnya dokumen. Kan? Nanti kita share lah tuan-tuan. Bagi slide tak bergerak ni, apa cerita ni, okey. Okey ya, ilmu faraid dan pengurusan. Saya ni buku saya lah. Saya ni sebenarnya karang buku kecil je. Piu Said buku dia tebal. Kan? So kita karang buku kecil lah. Setakat ni buku saya ni dah tercetak hampir 20,000. Cetakan baru-baru ni hampir 20,000 lah. So insyaAllah untuk cetakan akan datang, kita cadang nak cetak 5,000 naskah. Sebab saya Alhamdulillah dapat kelulusan daripada pihak Kerajaan Negeri Terengganu untuk roadshow 32 Don di Terengganu. Faraid. Dan itu usaha kita lah, bawa. Sebab benda ni, kalau kita tak usaha tak bergerak, tuan-tuan payah. Kan, nak harap orang, tak payah. Kita bergerak lah macam mana pun. Kan, waktu saya cadang sahabat-sahabat tu bergerak lah. Kalau ada kaki-kaki majlis agama ke mufti sebagainya, jom kita bawa, kita pergi bincang. Kan? Macam mana nak bawa faraid ni supaya betul-betul dapat tempat dalam masyarakat. Terutama dari segi dakwah. So kita bawa ke Kerajaan Negeri, ada kelulusan dah dapat untuk roadshow jelajah faraid 32 Don di seluruh negeri Terengganu. Kita fokus kepada pimpinan masyarakat lah untuk datang, untuk kita bagi pendedahan. Ni saya sediakan buku ni je lah. So buku saya ni buku kecil lah tuan-tuan. Jadi dalam buku ni saya masukkan tuan-tuan, visi saya dalam kita bercakap pasal faraid, kita nak bina ruh ilmu. Sebab kalau bercakap pasal faraid, orang akan nampak hak. Macam kata tadi lah, tuntut 9 geran tanah, masuk 12 nama. Ya. Saya selalu kongsi geran tanah saya ni.
Bukan geran tanah saya, geran tanah yang ditunjuk. Kejap Geran tanah ni, Alkisahnya, geran ni kalau ikut tahunnya dikeluarkan tahun 1996. Sebenarnya 96 tu baru lagi lah. Tapi ditunjuk pada saya geran tanah ni. Ni di Terengganu. Bila saya dapat geran tanah ni, kita belek nama di dalam tu. Tanah ni keluasan dia. Ni kita nak bayangkan, orang kata soal ruh ilmu. Nak kait dengan konsep takharus tadi. Kan? Tanah ni luasnya 0.29 ekar. Suku ekar lebih sikit. So tuan-tuan logik kalau tanah suku ekar ni, biasa orang nak seorang dia je suku ekar. Habis-habis tidak pun kongsi 2 suku ekar kan. Kalau kampung-kampung tu mungkin kongsi ramai lagi lah. Saya dapat geran ni ada 10 nama dalam geran tanah ni. 10 nama berkongsi suku ekar. Okey. Kita baca dalam pecahan dia panggil ilmu baca geran ni, dia punya pecahan paling besar tuan-tuan, paling besar 4/8. 4/8 ni 1/2 lah. Perempuan. Saya percaya mungkin dia anak si mati. Anak tunggal, perempuan, dia dapat 1/2. Pecahan lain tu, yang paling kecil 4/240. Ni sifir ni dia datang daripada mana? Faraid punya cerita lah. Tapi jangan salahkan Faraid. Kita belajar faraid 1/2, 1/6, 1/6. Tapi bila kita dah kembang-kembang, orang ni terima mati, waris terima, dia akan pecah. 4/240, tanah suku ekar ni lebih kurang 20 meter persegi. Dia punya keluasan dia, yang dia dapat. Okey. Kemudian, kita cek balik, rupanya daripada 10 nama ni, 8 mati. Ni mula-mula saya dapat geran ni. 10 nama, 8 mati. Kan? Kerana geran ni lah, saya sampai ke Taman Datuk Keramat. KL tuan-tuan, dalam keadaan tak ada clue langsung, nombor telefon tak ada, saya cari waris. Allah buka tuan-tuan petunjuk, jumpa cari. Tu kifrah nak balik dah tu. Last minute tahan juga jumpa. Waris nak selesaikan ni. Antaranya. Ya. Okey. Tuan-tuan, kita cek dekat pejabat tanah. Daripada 10 nama tu, bila 8 dah mati, tengok dia punya susun dalam carian. Ada lebih kurang dalam 40 nama. 40 nama tu datang daripada 4 si mati, waris-waris dah huruf pusaka dia. Masuk nama tuan-tuan. Dahlah tanah tu kecil, sempit. Mati, pergi huruf pusaka, kata nak faraid. Masuk faraid. Keluarlah bahagian waris, susun balik. Bahagian paling kecil, kita baca di sini tuan-tuan, 35/23,040. Ada tulis sini. 35/23,040. Saya percaya tuan-tuan, orang yang duduk dalam bidang ni dah akan jumpa hak lagi kecil. Baru ni sahabat saya di Kedah, trilion pembawah dia. Tak reti baca tuan-tuan nombor. Kita ngaji matematik sampai juta je. Bilion pun kira nombor ni. Trilion. Punya banyaknya angka. Ni tuan-tuan, 35/23,000, keluasan tanah dia dapat 1.8 meter persegi. Yang saya kata buat kubur sendiri pun tak lepas. Terima tanah, panjang meja ni adalah. Kubur tak lepas tuan-tuan. So terima waris. Kalau kita tak bendung kefahaman begini, yang terima 1.8 meter persegi ni, dia mati. Tuan-tuan nampak tak apa lagi lepas daripada tu? Dia mati, anak waris dia pergi bicara kuasa. Oh, ayah aku ada tanah. Dia tengok. Dia bukan baca 35 tu. Dia tengok nama je. Oh, ayah ada tanah ni. Tanah tak mana pun dia tak tahu. Itu penyakit dia. Tengok geran ada. Jom kita pergi buat urus pusaka. Pergi je buat pusaka. Gawai tanya pula, macam mana? Kau faraid ya? Hukum Allah. Oh, kemas jawab tu. Faraid 1.8 meter persegi, faraid pula tuan-tuan. Lah, apa yang kau dapat? So tuan-tuan, benda ni kalau kita tak bawa kepada masyarakat, dia orang terikat dengan cara lama pengurusan pusaka, dia takkan selesai tuan-tuan. Sampai bila-bila. Kan? Macam tu lah. Berkongsi, akhirnya duk balah lah tuan-tuan. Kan? Buat rumah masuk sepadan orang macam saya cerita tadi kan. Besarkan dapur, berkelahi pula masuk sepadan sebagainya, susah. Dan kita tengok banyak tanah-tanah terbiar tuan-tuan, inilah isu dia. So sekarang ni saya sedang betulkan balik tanah ni. Dah ambil masa yang sangat lama lah, tapi cukup mencabar lah tuan-tuan, dah hampir dalam 3-4 tahun dah. Pihak masjid nak beli. Sebab tanah ni dekat dengan masjid. Tapi bukan boleh beli macam tu je. Kalau pihak masjid tak kena cara, beli dengan waris ambil duit, senyap gitu tak, kita kena cek balik siapa waris-waris yang berhak. So sekarang ni daripada 10 nama yang mati ni, yang hidup tu dah lepas ke masjid. Kan? Adalah teknikal cara dia tu pun satu hal juga. Kemudian yang mati ni ada 2 lagi si mati yang masih sangkut.
Yang 8 dah settle, ada 2 lagi yang masih sangkut sebab melibatkan ada pemegang amanah. Itu panjang ceritalah, pemegang amanah dan seumpamanya. Lepas tu dalam kita duk uru-uru pula, jumpa waris, mati pula waris tuan-tuan. Dia turun pula lagi ke bawah. Munasakhat lagi panjang. Ni pengalaman. Cuma saya nak sebut di sini tuan, inilah orang kita. Cara memaham faraid, hak. Kerja dia hak je tuan-tuan. Dia tak nampak kita nak bawa konsep ruh dalam ilmu faraid. Okey, misi saya bantu selesaikan masalah harta pusaka lah. Okey, kita bantulah setakat yang termampu. Kita hadir ke mana-mana. Objektif saya tuan-tuan, kita nak faham faraid dengan diri kita sendiri. Saya percaya tuan-tuan yang datang hari ini, saya minta tuan-tuan, jangan duk datang, sebab apa aku datang? Sebab moyang aku tak selesai lagi pusaka dia. Dia macam gitu lah. Sebab apa aku datang? Pakcik aku meninggal. Kan? Dah dekat 15 tahun dah meninggal, tak selesai lagi. Pakcik dia meninggal, dia tak kena mengena pun. Datang nak kira, nak kira pasal pakcik dia. Tak tuan-tuan. Niat pertama kita datang untuk diri kita. Sebab kita bakal jenazah, kita ada harta. Kan ada yang mengaku tak ada harta ni, mari saya saja je. Kan dia cuba kat tangan, tak ada harta. Saya nak suruh balik je. Sebab orang tak ada harta tak wajib belajar faraid tuan-tuan. Walau hukumnya fardu kifayah. Hak mari dengar tu dia ada harta. Kan? Jadi dia kata tak ada harta, contoh tak nak dengar. Okey, tuan-tuan, kita ada harta, kita datang untuk diri kita. Kan? Dan kita nak faham. Lepas tu dalam masa yang sama kita nak tengoklah apa yang boleh kita bantu waris-waris kita yang saya duduk dalam bidang faraid ni tuan-tuan. Ilmu menguruh ni kita tak jumpa di universiti. Kita takkan jumpa tuan-tuan. Ilmu pengurusan teknikal kita takkan jumpa di universiti. Belajar faraid mahir macam mana teori pun tuan-tuan. Kalau kita tak terjun ke lapangan dalam bidang ni kita takkan jumpa. Sebab tu saya kata saya kena buat pilihan. 2017 saya berhenti kerja. Saya buat keputusan yang mengejutkan ramai orang lah. Kan? Saya berhenti. Kan? Semata-mata saya kata saya nak fokus kepada dakwah faraid. Kan? Piu Said pun ikut saya juga. Itulah. Okey tuan-tuan. Kita nak fokus. Saya ambil inisiatif, saya cari sendiri. Kan? Turun pejabat pusaka, turun pejabat tanah, redah. Kan? Jumpa waris. Kan? Dan alhamdulillah, daripada perjuangan kita ni, Sarawak je saya belum sampai. Dari segi dakwah lah, walaupun tidaklah meluas sangat, Sarawak je saya belum sampai. Yang lain tu alhamdulillah, kita dah sampai. Walaupun satu masjid, tak kisahlah, tapi sampailah. Kan? Saya pernah sampai Kuala Ketir, Kedah. Saya sampai tu sebab saya suka offer diri. Kita jual diri, bukan jual maruah tuan-tuan. Lain tu, jual diri tak apa. Saya nak pergi sini. Ada tak cadangan nak buat kuliah faraid? So setting. Ada juga masjid. Tak payah, faraid ni orang berniaga. Ni masalah. Ini mari nak jual wasiat ni, nak jual dokumen. Itu satu hal juga, masjid tolak. Saya pernah kena tuan-tuan. Reject. Sebab dia bagi dia, orang datang ni berniaga. Ni problem juga. Pergi Kuala Ketir, saya sampai dekat masjid tu awal sikit, sebelum maghrib. Dalam 15 minit, ada seorang pakcik duduk di tangga. Awal pakcik ni sampai, orang tak sampai lagi. Kampung kan. Saya sampai tu, dia tegur saya, dia kata, Ustaz, sebelum Ustaz mula kuliah, saya nak bercakap dulu dengan Ustaz. Dia pun cerita, Ustaz, sebenarnya saya tunggu orang datang kuliah faraid masjid saya ni dekat 10 tahun. Saya kata, pakcik ni satu hal juga, yang kau tunggu tu pasal apa, pergilah cari. Dia tunggu orang kuliah faraid, kan, dekat 10 tahun. Saya kata, amda masalahnya. Tu saya dengar malam ni kata masjid Elang ada kuliah faraid, saya tunggu Ustaz. Dia cerita dia. Tuan-tuan, isteri dia meninggal, harta isteri dia tu semua diambil oleh pak mertua, mak mertua. Kan? Sebab dia kata apa? Harta isteri ni, harta yang isteri miliki daripada pemberian dia orang. Tak ada kena mengena dengan suami. Mana bagi dia orang tu bukan sepencarian lah. Ada istilah macam tu. Jadi, pak mertua bolak habis lah. Ustaz, saya jumpa dengan Ustaz ni sebab malam ni, masjid ni pak mertua saya ada juga. Adalah, dia laga kita pula. Kan? Jadi saya nak Ustaz cerita betul-betul. Kan? Tapi jangan sebut nama saya, Ustaz cerita bahawa kes ni gini, pak mertua saya tu macam mana, saya ni ada hak ke tidak, Ustaz cerita. Oh tu dia punya tu, 10 tahun dia tunggu. Nasib baik dia panjang umur. Itulah tuan-tuan, pengalaman kita dalam dakwah ni lah. Sebab tu saya ajak sahabat-sahabat saya yang ada kemahiran dalam dakwah, turunlah dengan apa jua cara sekalipun. Baik, kita nak faham ni, kita dulu. Struktur faraid dengan praktikal dia berbeza, dia tak tetap, dia berubah. Sebab tu kena segera urus pusaka. Jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh, ada pula kematian, dia berlapis munasakhat, panjang cerita tuan-tuan. Okey, yang kedua kita nak betulkan salah faham masyarakat. Faraid ni susah orang kata. Orang tak minat belajar faraid. Betul tuan-tuan? Kan? Ustaz-ustaz pun kata, aku nak ngajar faraid macam mana? Nanti kan orang tak faham. Saya kata, bukan orang tak faham. Kau tu tak faham dulu. Fahamkan dulu macam mana cara nak ngajar faraid. Sebab tu saya ajak kawan-kawan,
turun kuliah faraid, jangan sentuh teori secara teori semata-mata. Kena relate, kena kait dengan isu. So cari pengalaman, bacalah dan sebagainya kan. Tak apa, baca Facebook saya pun tak apa. Lepas tu nakal lah cerita tu. Kan, kalau nak kelentong sikit tu, ubah-ubah sikit, tak nak nampak tiru sangat. Tak apa, supaya masyarakat terasa benda tu. Setakat main cerita, suami mati, isteri 1/8. Kan, ada 8,000, isteri dapat 1,000. Kan, lepas tu kira tu, duk kira duit, bagi duit. Lepas tu, minggu depan, makin lengang kan. Orang main matematik sifir tu kan. Cuba kait dengan isu. Kan? Hak 1/8 tu apa isu di sebaliknya? Kait dengan pencarian, apa cabaran dia? Kan? Salah faham dan sebagainya. Orang akan rasa. Kan? Si mati tinggal tanah, atas tanah tu ada pokok buah-buahan. Kan? Cerita. Kan? Tanah tu pusaka, pokok buah-buahan tu pusaka juga. Dan buah tu pusaka juga. Isteri dengar je tanya, Ustaz, Ustaz masa suami kita meninggal dah belah-belah tahun dah. Buah tu, tanah tu tak tukar-tukar nama Ustaz. Buah tu kita hantar ke masjid je. Habis orang-orang masjid sendiri makan buah tu. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Salah ke orang masjid? Tak salah. Kita yang salah. Nampak tak? Sebab benda tu pusaka tuan-tuan. Bagi benda-benda kecil macam tu je. Termenunglah dia. InsyaAllah. Itu kita bagi mana tu. So, jangan anggap faraid ni susah. Kita pun mudahkan. Faraid tak adil lah. Ini pun antara benda-benda yang kita nak kena ubah lah. Buatlah wasiat dan juga hibah. Ini pun satu. Bukan kita orang kata apa? Anti wasiat, anti hibah. Kan? Saya sendiri pun banyak bantu dari sudut wasiat, hibah, bagi nasihat. Kan, Ustaz boleh sediakan dokumen lebih kurang lah. Kalau kita nak pakai lawyer, bayar cah mahal Ustaz ribu-ribu. Ustaz buat simple. Saya kata boleh saya buat akaun sumpah je. Nak boleh ya? Boleh, buat. Sebab kita bantu tuan-tuan, tapi kita nak bantu tu supaya dia boleh faham dulu. Ni tiba-tiba datang, wasiat dan hibah lah kaedah terbaik sekarang ini. Kan? Boleh menyelesaikan segala masalah harta pusaka sekarang ni. Tuan-tuan, dia nampak macam tu. Lepas tu orang nak nampak, tak boleh lah, kita kena hibah semualah, kita kena wasiat semualah. Kan? Saya duk baca satu artikel masa Covid tu kan ramai orang meninggal. Jadi adalah orang share satu artikel yang agak panjang. Last tu saya baca, kalau ada harta, wasiat